Alright, so kita dah buat last sampai kita dah jumpa Banana Man. Okay, Banana Man, tapi Banana Man kita tak ada apa orang kata, tak ada animation dia, betul tak? Kalau kita tengok dekat kita punya folder yang dia bagi, tak ada animation. So kita kena buat animation sendirilah. So before kita buat, ada certain thing lah kita kena tahu dulu. Okay, first kali adalah First kali adalah animation controller. Okay, dekat window ada animation. Ni just saya terangkan dulu, lepas ni kita akan buat. Okay, kita ada animation controller. Right, so animation controller ni adalah kat sini lah, window, animation, animator. So animator ni, kita panggil dia animation controller sebab dalam Unity, kita akan ada banyak animation, macam animation untuk berjalan, animation untuk berlari, animation untuk angkat barang. So ada banyak. So controller ni lah yang akan control semua animation tu. Contoh macam kita tarik animation walk, akan masuk dalam ni. Kita letak animation run. So daripada walk ke run tu dia akan ada nak panah. So controller ni akan control semua animation tu. Okay. So dia perlukan satu je controller. Animation perlu banyak. Controller dia just satu je. Then kita ada animation. So animation ni kita akan buat atas ni, control 6 ni. Kita akan buat animation macam nak gerakkan kotak ke apa. So ni animation dia lah. So semua animation ni akan masuk dalam animation controller. Okay, so jap. Okay, kalau macam ni, selalunya dekat Banana Man kan, kalau kita ada macam animation, dia akan ada, dalam ni bawah ni akan ada animation. Dia akan ada tulis lah bentuk animation. Saya create animation. So akan ada macam ni, ni bentuk animation ni. So nanti kalau dia dah termasuk dalam ni, tak boleh sebab dia dah dalam satu kotak. Maksudnya semua Banana Man ni penuh dengan amateur, body, ni meshes, ni avatar dia. So kita kena keluarkan animation dia satu. Apa, ni just terangkan dulu, lepas ni kita akan buat lah. Alright. Teruskan ke ni lah, saya terus explain. Okay. Alright, first kali kita buat animation folder dulu. Okay, kita buat folder sebab folder animation tak ada. Alright, first kali buat animation folder dekat asset ni. Dekat asset, kita right click, create folder macam biasalah. Okay, dan tulis animation. Alright. So dalam animation ni, right click ada pula. Kita buat animator controller. Ni dia. Animator controller. Dan tulislah anim 1. Anim 1. Okay. So, bila tengok kat sini nampak tak? Ada dia punya stat. Kalau rasa tak senang ni boleh alih-alih lah animator ni. Okay, macam ni kita ada kan. Wow. Any state, maksudnya entry dia akan masuk animation mana. Exit dia akan masuk animation mana. So ni lah kat animator controller. So make sure dah buat animation folder tu anim 1. Tuliskan dia. Okay, so pergi dekat scene balik. Okay, Banana Man ni. Okay, Banana Man sebab saya ada try hari tu tapi susah sikit. Tapi kita pakai simple model je. Banana Man ni kita disablekan dia. Disablekan dekat sini. Supaya dia hilang daripada kita punya marker tu. Disablekan dekat blind inspector. Tekan dekat Banana Man. Tu hilangkan dekat bahagian inspector. Alright. So, apa tu pergi dekat
window, satu animation, animation, window, pergi dekat animation, animation. Ni kan? Lepas tu create satu dekat ni dah keluar kan, kat tepi ni dah keluar animation punya kotak ni kan. Okay. Dah keluar, pergi dekat image target. Right click, buat satu cube baru. Ada tak? Tu ada cube kan. Okay. Dah disable banana man. Kita buat animator, pergi kat window. Animation, animation. Nanti keluar macam ni. Keluar animation ni. And then buat satu cube. Lepas tu kat sini dia akan tulis kat to begin animating cube, create an animator and animation clip. Animator kita dah buat, animation clip kita nak buat lepas ni. So tekan create. Okay, tulislah upside down. Tulislah upside down. Sebab kita nak buat cube tu macam naik ke atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Macam mana kan? So letak dekat folder animation. Kena back. Okay, kan ada folder kan, ni folder dalam Unity ni, folder yang sama. Plugin, resource sama kan. Scene, script, letak dekat animation. Tekan save. Okay. Oh, dia dah terus buat kan dah. Animator controller. Kita tak apa. Delete lah anyone kan. Dia terus buat kan tu. Dah ada dah. Okay, delete anyone tadi yang awal-awal kita buat. Tapi tu cara macam mana nak, ni lah macam mana kita nak buat. Kita nak create controller kita sendiri kan. Alright, so dekat sini kita dah delete tu. Kita dah ada animation ni, make sure ada cube, ada upside down. Ada dua ni. Then before tu kita ni lah, kita kecilkan sikit kita punya control apa, kita punya cube ni. Kita nak kecilkan. Tekan ni lah paling senang. Scale tool. Tarik tengah ni. Kecilkan, dan tu naik atas sikit. Right. Jadi macam ni cukup lah. Kecil, make sure muat lah atas marker korang kan. Right. So dah kecilkan macam tu. Okay, bila korang tekan cube, nanti akan ada button tambah ni. Nampak tak? Button tambah. Button record. So button record ni lah functionnya untuk kita buat animation. Okay, so contoh okay, kita dah tekan. Kita dah keluar animation ni. Okay, cube. Ini siapa ada dua screen sedap lah buat. Untuk satu screen dah struggle sikit lah. Lagi-lagi dekat laptop lagi struggle ni. Kecil kan. Okay. Okay, cube. Tekan cube. And then tekan record. Okay. Enable disable keyframe recording. Okay. Okay ni. Okay, sekarang ni keyframe kita tak ada lagi kat sini. Nampak tak? Keyframe kita tak keluar lagi. Okay, bila kita naik, tengok dia keluar sikit. Okay, untuk base point, maksudnya point yang pertama. Contoh kita buat kat sini. Okay, saya buat kat sini Okay. And then kita tarik ke depan sikit. Buat dapat gift. Okay. Tarik ke 20 ni. Lepas tu kita tarik atas balik. So dia akan letak keyframe. Okay, tarik ke 40. Letak bawah balik. Siapa nak bagi sama, copy yang ni. Nanti korang nak buat macam ni kan. Tapi ni just. Okay, kat sini balik. So nanti dia akan animate lah. Terus dia naik atas balik lah. Okay. Alright. So lepas dah habis settle record. Ikut kita punya, jap. Soalan ke apa tadi. Dapat tengok. Sorry, boleh repeat tak? Dari mana ni?
Dari buat cube. Okay, dah dibuat cube. Boleh. Okay, lepas kita buat cube. Okay, animation dah buat dua ni. Tak, cube tu belum buat. Animation dah kan? Okay, cube belum buat. Okay. Kalau ni dekat image target. Sekejap. Macam mana saya nak tengok chat Tak nampak chat. Nanti saya Roger je lah. Bagi tahu. Okay, dekat sini. Okay, dekat image target ni. Dekat image target, right click dekat image target. Dekat AR camera kan. Klik image target. Right click. Dekat UI. Oh ni. Dekat image target. Dekat 3D object. 3D object. Create cube. Kan cube nanti dia akan bawa kat bawah. Dia akan buat kat bawah banana man. So banana man ni tolong disable lah. Sebab kita tak pakai banana man. Kita nak pakai yang ni je dulu. Okay. Sampai situ. Kita buat satu animation. Window. Dekat window. Pergi dekat animation. Saya delete lah dulu animation ni. Saya ulang balik. Okay, dekat cube ni. Alright, dekat cube. Pergi dekat window. Window, tarik bawah. Ada jumpa animation. Kan animation. Control 6. Shortcut dia. Okay. Window. Animation. Lepas tu highlight dekat cube ni. Kita highlight dekat cube. Nanti akan tulis kat sini. To begin animating cube. Create an animator and animation clip. So dia akan createkan untuk kita lah. Tekan create. So tulislah kat sini upside down. Kita nak buat atas bawah kan. Alright, tekan save dekat animation ni punya ni lah folder yang kita buat tu. Okay. Tekan save. So nanti dia akan terus buatkan kita punya controller dengan upside down. Kedua. Okay, so first kali. Okay. Dah lalang dah explain ni kan. Okay, dekat animation ni kita ada. Kita boleh tekan dekat sini. Dekat animation ni. Kita boleh tekan. Kita ada loop time. Loop time ni maksudnya dia akan loop. Setiap kali animation tu berjalan, dia akan loop sampailah habis lah. Okay, loop time. So dia kan, kalau tak nak loop, nak sekali animation je up, down, satu habis, kita disable kat sini. Tapi kalau nak dia terus bergerak, kita loopkan dia banyak kali. Okay. Okay, so dekat sini, kita create satu animation, tekan dekat cube, kita highlight, bagi dia ada orange kat tepi ni. Okay, nampak tak orange? Maksudnya kita dah highlight dah. And then kat sini boleh tekan. Kita boleh juga nak tambah animation lah. Create new clip. Nak tulis kiri kanan pula. Left and right. So boleh tukar kat sini ya. Okay, tekan button record. Okay. First kali memang dia tak ada ni. Tapi kita kena gerakkan dia sikit baru ada keyframe dia. Alright, kita letak keyframe yang pertama kat mana? Betul dekat sini lah. Okay. Okay, masuk. Senang dekat. Okay, masuk ke 1 minit. 1 minit ke 1 saat kot. Okay, 1 saat ni naik ke atas. Ni sampai sini lah. Okay. Then masuk ke 2 minit. Masuk ke 2 saat. Turun balik bawah. Betul lah. Korang boleh juga copy ni, copy keyframe ni supaya sama. Kan ni. Dan control copy. Kat sini korang paste. Nanti dia akan sama lah. Korang gerakkan ni, dia akan macam ni lah. Korang perlu tekan play lah. Okay. So tu basic lah animation. Alright, so make sure sampai sini. Okay.
bila kita tengok dekat animator ni, sekejap. Okay, maksud kat sini dah settle lah. Okay, contoh dah buat tiga titik ni. Ni, dah siap. Okay, tekan balik record button ni untuk kita stop. Okay, dah stop maksudnya dah settle lah tu. Okay, so boleh padam. Okay, kita padam animation ni. Okay, dekat bahagian tepi sini ada animator kan. Okay, siapa yang tak ada, window, animation, animator. Boleh buka. Dia akan keluar kat sini juga. So nampak tak entry dia? Entry. Okay, start dia maksudnya controller ni dia akan control. Kalau kita tekan play, entry dia akan terus pergi dekat upside down punya animation. So kalau ada banyak, contoh ada walk, ada apa semua, kita boleh tukar kepada default lah. Tarik anak panah ni pergi kat dia. So tu tak apa, tu nanti. Alright, so untuk basic lah. Basic animation, macam mana nak buat animation pakai Cube lah. Okay. Okay, so saya akan terangkan sikit pasal ni lah dekat Cube ni. Okay, controller ni. Controller kat mana kita punya animation controller kita. Contoh ni kan, animation dalam ni kita punya animation controller kan. Yang controller kita tadi, yang ni. Okay. Kita tarik ni masuk dalam controller. So controller mana yang kita pakai, kita tarik kat situ. Okay, avatar ni kalau pakai 3D model lah. Kita masukkan avatar lah macam yang 3D. Tapi ni kita tak selalu pakai lah. Tak apa. Okay, apply root motion ni. Apply root motion ni sekejap saya tunjuk video. Ni root motion video. So ni lah, make sure faham. Ni saya ambil daripada YouTube lah. Nak bagi faham. So nampak tak perbezaan di antara dua tu? Macam root motion ni dia akan kekal dalam satu tempat. Dia based on animation orang tu. Dia akan bergerak sendiri. Kalau macam ni animation kamera ni. Kalau yang script motion ni. Pergerakan member ni static. Macam dalam game ni kita boleh nampak lah. Ini dia akan macam root motion ni. Tapi kalau dalam game transistor ni, dia based on kamera punya motion. Gerakan dia static. Okay, itu satulah untuk root motion. Apa itu root motion? Okay, update mode. Update mode ni kalau normal, dia akan, kalau kita buat, kalau update mode ni, kita akan guna real time punya scale tau. Macam, kalau kita halfkan masa kita boleh buat dia slow motion. So kita pakai slow motion punya base lah. Kita pakai time betul, time mode kita. So kalau kita slowkan kita punya animation, dia akan slow juga. So kita ada juga animate physics. Animate physics ni, kalau siapa yang letak dekat Cube ni, kita boleh letak rigid body tau. Ni just explanation dah. So kita boleh letak rigid body. Rigid body ni untuk, ni mostly pakai dalam game lah sebenarnya. Animate physics ni. Sebab kalau kita buat animation, siapa yang ada rigid body, dia akan effect. Contoh ada rigid body dengan bola. Dengan dia orang tu, dia akan langgar. Animation tu berjalan kan, langgar bola. So dia akan effect. So animate physics lah. So kalau unscale time, dia pakai Unity punya time lah. So dia takkan effect kita punya time. Ni just letak ke normal lah. And then culling mode. Culling mode ni ada satu video. Okay, culling mode ni kalau kita buat animation kan. Okay, ni sekarang ni scene view kita. Belah kiri ni scene view. Okay, belah ni adalah camera view. Okay, bila kita tengok, kalau kita alihkan camera view kita ke tempat lain, animation dia still berjalan. Ni kalau always animate. Tapi kalau cull update transform, okay, dekat bawah ni ada ni. Bawah ni ada cull update transform dengan cull completely. So cull update transform ni apa? Okay, cull update transform ni, Unity akan kira sendiri dia punya kiraan. Okay, contoh macam ni kan, dia akan stop exit frame dia. So Unity akan kira, akan calculate macam mana dia akan masuk balik. So macam ibarat animation tu tak pernah stop lah. So dia akan kira lah pakai ni. Cull completely dia akan terus berhenti.
Kalau scene view camera view kita keluar, dia akan terus berhenti, dan dia akan masuk balik, dia akan continue balik larian dia. So ingatlah. So always animate, dia akan animate. So kalau macam ni, kalau banyak animation, dia akan makan kita punya sistem soal sikit lah. Dia akan beratkan sikit lah sebab akan always animate kan. Tapi kalau yang ni, kalau update transform ni, dia akan calculate lah. Unity tu akan calculate sendiri. So ini dia akan completely berhentikan animation tu. So tu 3 lah 4 benda daripada animator ni. So just buat always animate lah sebab kita pun pakai satu je. Satu 3D object ya. Alright. Okay, so sekarang ni kita dah tahu macam mana kita nak buat animation untuk basic cube. Okay. So boleh delete lah. Okay, delete. Delete balik. Tak perlu pun. Okay, just lepas ni kita akan pakai 3D model yang saya akan bagi lepas ni. Okay. Okay, delete dulu cube dengan animation tadi. Alright, so animation with 3D model. Okay, mari kita cari 3D model punya. Sekejap saya hantar. Korang boleh download tak yang ni? Itu saya ada bagi link, kita pakai karakter yang sama lah senang. Ada tak nampak budak lelaki kat situ? Nampak. Nampak Okay. So, pakai yang tu, macam biasalah import kat dalam Unity. Okay, so macam mana nak import? Ingat lagi tak? Okay, macam mana kita nak import? Okay, dekat sini. Macam saya dah ada lah. Dia akan tulis kat sini, add to my asset. So dekat sini make sure dah login apa semua. Selesai. Okay, add to my asset. Dekat sini dia akan tulis open in Unity. So dia akan keluar dekat package manager kita. Okay, mana kita punya character sample. Yang ni. So akan cari dekat package manager. Dekat package manager tu ada dekat my asset ni. Okay. Macam mana nak buka package manager kalau tak keluar? Window, package manager. Dekat window ada package manager. Okay, dekat window ada package manager. So cari character free sample ni. Character pack laki ni. Okay, and then import. So akan ni lah, dia akan import semua ni. Boleh close lah. Right click close tab untuk tutup package manager ni. Alright. Saya tunggu je lah. Make sure semua dah ada kita punya character 3D model ni.
Okay, download dan import masuk dalam Unity. Okay, tak apa, saya tunggu kejap. Kod ada yang tertinggal. So siapa yang dah siap tu, okay, kat bawah ni kita ada animation. Dia dah bagi animation siap-siap, nampak? Kita ada backward run, lari ke belakang. Kita ada backward walk, jalan ke belakang. Tak tahulah apa function ni. Kita ada idle, idle ni just duduk diam. Okay. Kita ada jump down, jump float. Banyak ada punya animation, kita boleh. Tapi masalahnya kita tak boleh ambil satu benda kita tarik naik atas ni. Tak boleh sebab ni dah sekarang ni dalam satu complete 3D model. So dalam complete 3D model tu ada animation, ada meshes, ada dengan dia punya 3D, dengan rig dia. So kita tak boleh nak ambil semua ni. Sebab kita tak boleh nak terus letak lah tu dia akan jalan ke belakang. Tak boleh. So kita kena buat macam ni. Sekejap, lalu. Siapa yang bersiap kan. So kita ada animation controller. Nampak? Controller sentiasa satu. Kalau tengok dia punya controller, ni kita tunjuk apa? Daripada mid air dia akan turun land akan masuk movement ataupun jump. Ni ada punya controller dia. Tak apa. Penting. Kita ada material. So material untuk kita punya karakter ni. And then kita ada model. Kita ada prefab. Selalunya apa kalau dapat. Okay, selalunya kalau ada 3D model berkaitan dengan Unity. Unity ni dia pakai prefab. Sebab prefab ni apa-apa benda yang kita update, dia akan terus update. Tak tahu lah korang faham tak. Okay, macam ni kan. Kita updatekan dia jadi besar sikit. Nanti prefab akan terus update. So dia terus macam ni kan. Prefab dia dah ada terus material kat dalam badan dia. So kita gunakan prefab lah. Kalau kita tarik just model je, hitam ni. Dia tak ada material. Contoh ni. Kita kena tarik material sendiri. Jadi kan, mamat ni putih kan. So, kalau pakai prefab, dia terus quality punya. Quality bang. Sekejap. Alright, nampak tak? Itu prefab dengan model lah. Kalau model boleh je nak tarik sendiri. Contoh tarik ni. Image target. Okay, daripada material ni. Masuk tarikkan je. Masuk dalam badan ni. Jangan. Boleh je tapi dah ada yang senang. Alright. Okay, semua dah Okay, first sekali dekat dalam folder asset korang ni ada Superkian Character Pack Free Sample. Daripada sini, cari folder prefabs. Okay, cari folder prefabs. Okay, dekat dalam base. Ni base. Dalam base ni, base model dia dia akan bagi model sahaja. Okay, dekat model sahaja ni, nampak tak mail free ni? Mail free ni atas. Awak tarik masuk dalam image target. Okay. Dekat prefab base high quality mail free one. Tarikkan dia masuk dalam image target. Alright. So, tarik dia masuk ke belakang. Alright, dah macam ni. Okay, so lepas ni pula. Lepas ni pusingkan dia. Make sure dia menghadap kita lah. Okay. Sampai macam ni. Okay, make sure dah sampai sini. Alright. Contohlah kita ada model yang kita nak buat controller kita sendiri yang macam dia ada apa animation ni kan. Tapi kita nak buat sendiri.
Alright, macam ni. Buat controller sendiri. Macam tadi lah yang saya ajar tadi. Right click dekat animation, create animator controller. Kita pergi dia. Okay, kita buat animation dekat boy ni. Kita buat controller dekat animation. Animation punya folder. Kita ada boy. Boy punya animation. Alright, so sekarang ni kalau kita tengok dekat Superkian ni, dekat animation ni. Okay, kita tak boleh ambil terus masuk dalam ni sebab dia adalah salah satu complete set. Maksudnya dia dependent from each other. So dia berkaitan lah. So kita tak boleh just bawa je keluar. Kita kena duplicate benda ni. Contoh kita cari yang ada walk, ada idle, ada run. 3 ni. Ni idle, run dengan walk. Okay, tekan anak panah yang kecil ni. Okay, tekan animation ni, tekan anak panah yang kecil ni. Okay, akan ada ni animation ni. Nampak tak animation idle ni? Okay, tekan Ctrl D. So dia akan keluarkan dekat bawah ni. Okay. Dia akan keluarkan dekat bawah ni. Lepas tu tarik masuk dalam animation. Buat benda yang sama dekat run dengan walk. Okay, kita ada idle, kita ada run, ada walk. Dekat run pun sama. Tekan yang button anak panah ke kanan ni. Okay, so tekan run. Ctrl D. Tarik atas. Ada 2 ni. Sekejap. Pilih. Okay. Ada 3 ni. Boy, idle, run, walk. Okay, korang dah sampai mana dah? Main teruskan je. Berjaya tak sampai sini? Ke ada yang terlepas lagi? Tunggu sekejap Sufi, mungkin dia orang tengah struggle. Yang tanya tu. Okay, sampai mana dah? His. Sampai mana his? His? Ya dah follow semua. Belum semua, okay. Alhamdulillah. Siapa lagi? Mari kita. Lutfi okay? Okay. Yeah. Right. Ya, Hafiz. Hello, dengar tak? Anas okay, Anas. Okey. Okay, yeah. Right. Yang dengar tak? Dengar. Yang mail free one tu itu Mail. ambil daripada model Daripada prefab. daripada prefab Prefab high quality tu. Okay. dapat. Okay. Alif Haikal. Okay. 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 Alright. So ada yang tersangkut? Sila angkat tangan. Saya boleh ulang balik, jangan risau. Kalau lepas ni ada assignment. So jangan tertinggal lah.
Okay, so rasanya semua okey. So kalau saya teruskan Kalau ada nak berhenti, saya ulang balik, saya boleh ulang balik. Kalau tu Alright. Okay, start dah jadi macam ni. Kita dah tarik semua kita punya animation. Dekat sekian ni ada animation. Kita cari apa? Idle, run dengan walk. Okay, idle, run dengan walk. Tekan dekat idle ni, kita control D kan dia. Dia akan keluar kat sini kan. Tarik masuk dalam animation punya folder. Kita punya folder. Okay, tarik tu dulu. Okay, dah tarik. Kita dah ada idle, kita dah ada run, kita dah ada walk. Okay, sekarang ni kita buka kita punya controller kita. Okay, tekan double click dekat boy ni. Tekan double click dekat controller ni. Dia akan keluarkan animation kat sini. Sangat folder ni. Okay. Kita ada boy, idle, boy pula. Kita ada idle, kita ada run, ada walk. Tarik ketiga-tiga ni masuk dalam controller kita. Okay. Tarik masuk dalam controller kita. Okay, daripada mana tadi? Saya ulang Okay, daripada animation, kita ada idle, kita ada run, ada walk ni. Tekan boy ni, dia akan buka animator kita. And then daripada idle, run, walk ni, tarik masuk ke dalam. Mak. Okay, tarik masuk ke sini. So kita akan nampak kat dalam ni ada entry, walk, idle, run. Okay. Okay, sekarang ni default untuk animation ni, setiap kali kita tekan play, dia akan play walk. Okay, kita boleh tukar lah. Contoh tekan dekat idle ni, right click, set as layer default state. So dia akan tukar. Set as layer default state. Tapi ikut korang lah nak mana kan. So macam walk lah, saya buat walk kan. Nampak sikit. Okay, macam ni save. Tak apa, saya try. Sekejap, saya stop. Share. Okay. Okay, dah buat tu. Nanti bila kita tekan play. Nampak? Tak berjalan dia. Saya check balik. Oh, okay. Saya lupa. Okay. Dekat animator ni, okay, sekarang ni tekan dekat, okay, bila dah masukkan dekat animator ni, dah masukkan walk, idle dengan run. Okay, dah masukkan, jadikan walk sebagai default. Right click, set as layer default state. Okay. And then dekat boy ni, okay, dekat mana ni tadi? Okay, dekat scene, dekat male free one ni, dekat karakter ni kita akan tekan male character ni. Okay, tekan laki ni. And then dekat belah bahagian inspector ni ada animator. So tariklah kita punya animator controller ni. Boy masuk dalam controller.
Okay, macam mana saya buat tadi. Pergi dekat scene balik. Okay, dekat hierarchy ada male free one. Okay, laki ni. Okay, dekat folder animation kita yang kat bawah ni ada boy. Tarik boy masuk dalam controller. Okay, nurse cahaya okey lah. Sekejap saya try. Berjalan tu. Okay, nampak tak? Okay, dia berjalan. So make sure sampai dia berjalan lah. Make sure okay sampai dia berjalan. Alright. Alright, seorang tolong present kat saya nak tengok. Jeng jeng. Check. Okay, apa nama-nama yang terkena ni? Okay, random lah Okay, Izzat. Oh, Izzat. Cik, tuan-tuan siap kan nak volunteer. Okay, tak apa, saya panggil nama. Okay, Izzat, mana Izzat? Someone call Izzat. Ni. Izzat. Ni mesti belum siap kan ni. Okay, tak apa, siapkan dulu. Ismail volunteer tu. Ismail, go. Dah kata dah. Izzat. Tersangkut ke belum siap? Okay, dah siap belum, Mal? Dah. Dah, okay, try, tunjuk. Ya. Mana tu ni? Okay. Nampak Nampak. Dia punya yang UI atas tu. Macam mana nak? Ya, ya. Okay. Rambut ramai sikit. Ya, apa? Oops. Dia kena rapat sikit. Tu, okay. Okay, good, bagus. Okay. Alright. Tanah, okay. So, lepas ni kita akan buat button trigger. Is that okay ya? Ke nak saya ulang ke tersangkut ke apa? Okay, just okay. Alright. So nak saya ulang ke? Kalau nak saya ulang boleh je. Okay. Orang kedua, lelaki dah. Kita akan target seorang gadis lah. Nak panggil. Cek je. Aku tak bagi cek pula. Okay lah, Husnia lah, Husnia. Husnia? Dah siap lagi sebab saya hang. Okay, sampai mana? Hang? Tak lah nak kena tutup buka balik. Okay. Sorry. Selamat online. Tak ada. Okay. Okay, tak apalah.
Okay, kita akan teruskan. Okay, siapa yang sangkut bagi tahu lah. Okay, so sekarang ni kita dah buat the animation macam mana kita nak buat dia. Kita bergerak dengan sendiri bila kita tekan play. Sekarang ni macam mana kita nak buat by button trigger. So maksudnya kita ada button, kita ada walk, kita ada lagi satu run. Maksudnya dalam keadaan biasa dia akan duduk diam lah, idle. Dan bila kita tekan walk, dia akan walk. Bila kita tekan run, dia akan run. So macam mana kita nak buat? Okay, sekarang ni kita back to basic balik. Kita back to canvas. Bang, share screen bang. Sorry. Okay. Share kamera sekali. Okay. Tak perlu. Okay, boleh. Okay. So alright. So sekarang ni, okay. So bila kita ingat bila kita dalam kita buat apa tu nama? Kita nak buat dalam bentuk phone, canvas phone, kita kena make sure 2D ni ditekanlah supaya senang. Bila kita nak edit 3D je baru kita keluarkan 2D ni. So 2D tekan, dia tekan canvas. Double click canvas dia akan terus jadi macam ni lah. Tekan 2D, lepas tu double click dekat canvas. So dia akan terus, kat mana-mana kita pergi pun dia akan pergi dekat canvas balik. Alright, sampai sini. Alright, dah sampai sini. Okay, kita klik dekat button ni. Okay, kita duplicate lah. So boleh rename lah, senang kan. Senang kata kita renamekan ni back button. Back, kita apa. Okay, dekat button ni kita duplicate lah, senang. Kita tak payah nak buat banyak kali. Okay, dekat back ni tekan dekat canvas. Bawah canvas ni ada back. Okay, kita control D. Okay, kita control D. Okay, dah control D. Kita tarik ke bawah. Sampai sini lah, senang. Okay, sampai sini. Okay, kita renamekan dia sebagai walk. Dan tukarlah dia punya dalam tu pun walk. Okay, lagi sekali saya buat Okay, first kali kita control D kan dia. And then kita bawa turun bawah. Move ke bawah. Okay, kat sini ada walk. Okay, kat dalam teks dalam walk ni pun kita tukar. Walk. Walk. Dah jadi walk. But make sure jangan lupalah kita punya rect transform ni. Bawa sekali. Sebab yang tadi kita copy tu ada dekat atas ni. Bawa, tarik. Okay. Good. Okay. Okay. Dah sampai sini. Kita dah duplicate back, kita dah duplicate, kita dah bawa turun ke bawah, bawa dia punya rect transform sekali warna putih ni. Okay. And then tukarkan nama kepada walk kat dalam teks ni. Okay, benda yang sama daripada walk ni duplicate juga. Dan tarik belah kanan. Easy, kerja easy. Okay, bawa rect transform dia sekali. Okay. Benda yang sama, rename lahkan dia jadi run. Ni nama ni untuk dekat game object ni. Kita nak, untuk kita lah. Sebagai user, kita sebagai developer nak tahu. Tapi untuk user kita kena ubah dekat teks ni lah. Run. Right. Dah ada dua ni. Tapi saya tunggu sekejap.
Okay, make sure sampai sini kita dah ada dua button ni. Kita ada walk, kita ada run. Okay, kita dah ada walk. Dan jangan lupa rect transform ni. Sebab nanti kalau masuk dalam phone, kucai-kacir kalau kita tinggal. Okay. Ya. Semua dapat sampai sini. Walk dengan run. Okay, sekarang ni buka balik dekat animator. Okay, macam mana nak buka animator? Window. Pergi dekat animation. Animator. Okay, sampai sini. Okay, so yang akan trigger by button adalah walk dengan run. Okay, walk dengan run. So macam ni kita nak trigger dia. So kita tak boleh lah terus masuk entry terus ke walk. Tak boleh lah sebab kita akan trigger pakai button. So yang akan entry dia akan ada idle. So kita set as layer default state. So entry akan terus ke idle and then walk dengan run ni akan by button. So kita tak payah buat arrow apa-apa lah sebab dia akan guna by button. So kena ingat ni nampak ni walk. Dia punya tulisan tu macam mana? Walk, W-A-L-K, kecil. Run pun kena ingat ni ayat ni supaya sama nanti. Supaya nanti skrip akan dapat baca. Walk dengan run. Semua huruf kecil. Ingat Alright. Okay. So sekarang ni. Dekat. Okay dah buat macam tu. Animator tadi. Kita right click dekat idle ni. Set as. Okay mula dekat sini kan. Dekat idle ni kita set as layer default state. Stop. Alright. So dekat sini. Dekat walk. Tekan balik dekat hierarchy ni ada walk. Okay. Okay, dekat sini ada walk. Dekat on click. Nampak tak on click ni? Macam kita buat button back dengan button forward tu kan. Button tukar transition scene tu. Okay, dekat sini kita akan ada on click. Tekan button plus. Okay. Kita tarik mail free. Sebab dalam mail free yang ada controller kita. Sebab dia ada controller. And then ada animation dia dalam tu. Dalam controller pula ada animation. So kita kena tarikkan dia. Okay, dekat walk balik. Tarik karakter ni masuk dalam objek ni. Okay, lagi sekali. Dekat on click, tarik mail free satu ni masuk dalam objek. Okay. Okay, no function. Kita buka animator. Okay, dekat runtime only ni sebelah dia ada no function. Okay. Animator kita tukar kepada play string. Okay, lagi sekali. Animator. Okay, dekat no function ada game object, ada transform, ada animator. Dekat animator ni, cari play string. Ni. Oops. Okay, so dekat dah tulis animator.play. String apa tadi? Untuk walk, semua huruf kecil ingat. Walk. Tulis dekat tepi ni, walk. Okay, ada soalan setakat ni? Belum saya teruskan. Okay, tak ada. Okay, so sekarang dah sampai walk. Okay, canvas walk sampai sini. Okay, so benda yang sama buat dekat run. Okay, ini saya akan ulang balik lah.
Okey, dekat button run ni. Okey, walk. Benda yang sama. Kita dah tulis walk kan kat sini. Okey, dekat run. Tekan tambah. And then dekat mail free one ni. Tarik masuk dalam. Ni. And then dekat function kita tukar kepada animator. And then play string. Okay, and then tekan apa? Untuk run, run lah. And then bila korang play, poof. Okay, so bila korang play, korang akan nampak lah dia punya. Okay, sekarang ni dia dalam bentuk idle. Tengok tu, dia macam mana? Nampak tak? Okay, dia bergerak sebenarnya tapi dia idle. So dalam animation idle. Okay, kalau korang tengok kat animator kan, nampak tak? Alamak, cik no. Okay, kalau korang tengok kat animator, korang boleh perasan lah. Okay, sekarang ni dia dalam bentuk idle. Nampak tak? Dia tengah, animation idle tengah berjalan. Okay, so kalau kita tekan walk, itu dia tengah walk. Okay, kalau kita tekan run, dia akan run. So that's how we do dengan button function. Boleh lah sebenarnya nak tambah button idle balik kan. Back to normal balik kan. Tapi itulah. Okay, ada walk, ada run. Walk, run, walk. So that's how we gunakan button trigger function lah. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan. Ya. Possible tak kalau macam kita punya animation tu 3D objek lain tapi animation tu kita ambil daripada 3D objek lain. So kita bubuh dalam animation, kita bubuh dalam 3D objek yang lain tapi animation tu dalam 3D lain lah. Animation tu dalam 3D lain. Tu tapi tu kena ada rig yang sama lah. Maksudnya kena ada rig yang sama, takut nanti sebab macam male free ni kita ada rig dia sendiri. Tengok nampak basic rig ni. Step ada pelvis. Nampak tak? So kalau macam contoh kita ambil yang animation untuk orang, tiba-tiba kita pula buat animation untuk cube. Memang lari jauh lah. Dia boleh tapi tak kena lah. Faham. Okay, thank you. Alright. Okay, so ada soalan lain? Sebelum kita, saya nak bagi assignment. Okay, before tu ada soalan lain? Tak ada Ya, ada soalan bang. Okay, apa dia? Kalau yang exit tu apa function dia? Exit. Okay, exit ni macam dia terus berhentikan kita punya animation ni. Okay, make transition pergi dekat exit. So dia akan teruskan exit lah. Dia idle terus exit. Oh, maksudnya idle tu dia takkan loop lah. Terus exit. Dia takkan loop lah. Yes. Okay, lagi satu kalau contoh kita nak buat animation daripada berjalan ke contoh sekejap saya delete dulu. Okay, daripada berjalan daripada idle ke walk, lepas tu ke run. Kita boleh juga buat idle, make transition pergi walk, walk make transition pergi run. So dia akan terus jalan. Tapi kalau loop saya tak sure lah. Kalau dia dalam bentuk loop saya tak sure. Kita boleh try lah. Sekejap. Kita try. Tu dia. So dia akan run dekat, last kali dia akan loop dekat run lah. So dia daripada idle pergi dekat walk, pergi run dia akan loop. Boleh juga buat macam tu. Tapi ikutlah, sebab tu dah jadi advance sangat dah tu. Kalau dah banyak main transition ni. Tapi kita ni tak pakai banyak lah sebab kita punya animation
contoh macam siapa yang dalam bahagian medical, animation dia senang je kan, just pusing ataupun ada something blood flow ke apa something kan. So, tak adalah complicated. So kita tak adalah sampai situ. So sampai sini je. Yang simple lah. Kita punya yang simple je, jangan risau. Alright, lain? Ada soalan lain? Saya ada soalan tapi Ya. bukan kaitan animation lah. Macam mana nak buat button untuk quit the whole application untuk keluar ke? Oh, okay. Whole application. Tak apa. Tu dalam next week lah saya bagi tahu. Okay. Makan ni lah. Nak exit application kan? Okay. Coding dia senang je. Tak apa. Tu nanti. Next week nanti saya buat video lah pasal tu. Okay. Good. Kalau buat game possible lah kan? Kalau buat game possible lah. Kalau nak buat animation pasal game apa, kalau ada game lah. Game and then ada animation. So kita bukan je boleh buat animation untuk 3D object je. Pakai walk ni pun boleh. Pakai button ni. Kita create animation. And then kita buat contoh macam mana menu kita pertama Sekejap. Scene. Kita bagi tahu je lah. Mana datang button ni? Oh ni. Okay. Contoh kita nak buat set start button ni sebagai kita punya animation. Okay. Ni just tunjuk je lah. Bukan sahaja 3D object je boleh jadi animation. Ni bagi tahu lah. Macam nak buat animation. Animation. Start button. Ni nak bagi korang punya start button tu macam bagi lagi the boom kan. Okay, nampak ni dia akan bagi tahu kat sini. To begin animating button, create animating. Okay, kita akan create ni lah. Come on. Okay, macam ni kan. Okay, alamak. Right transform tak betul. Okay, tekan keyframe ni. Okay, contoh macam ni kan. Kita besarkan dia. Sekejap. Kat sini, nanti kita buka kat sini. Satu, kita besarkan. Ni just ni je lah. Tunjuk. Okay, ni kita copy balik. Okay, so bila kita macam start kan, kita nak bagi tahu, okay, play AR. Kita nak bagi tahu dia macam ada pop up macam ni kan supaya ni button ni boleh tekan ni. So dia akan jadi macam ni lah bila kita tekan play nanti. So jadi menarik sikit lah button tu kan, macam benda ni boleh tekan ni, start. So diorang akan tertarik dekat button ni lah daripada dia duduk diam kan. Contoh ada banyak button. So benda ni akan jadi animation kita. So korang boleh juga buat scene transition, ada animation ataupun teks ni korang nak gerak daripada kiri ke kanan ke. Ada juga orang buat animation, dia buat apa? Dia buat menu dia dekat tepi macam apa? Burger animation atau burger menu. Dia akan buat kat tepi ni. Benda tu akan masuk ke kiri. So boleh tekan animation, boleh tekan button kat sini. Banyak benda lah boleh buat sebenarnya pakai animation ni. At least korang dah tahu basic, tak ada hal lah. Okay, soalan lain? Ada? Okay. Ada soalan. Apa? Kalau nak masukkan image GIF macam tu, kena buat animation juga ke macam mana? Image Kan GIF. GIF Image. ada. Ya betul. Image GIF boleh masukkan. Tapi dia ada satu cara lah. Tak apa, tu nanti saya bagi tahu lah. Boleh. Nanti next video saya buat. Okay, thank you. Image GIF. GIF kan dia dah terus buat macam, dia sebenarnya video kan, tapi kita buat dalam bentuk GIF. So dia kena ada macam satu plane. Kita letakkan plane tu, GIF kita letak dalam bentuk video. So dia akan play sendirilah. Tu bukan animation lah. Tu just GIF sendiri. Okay. Next soalan ada? Saya ada soalan. Untuk contoh kalau kita ada banyak-banyak button kan. Tu
nanti user tu tap, lepas tu kalau boleh ke kalau kita nak buat button tu macam dia besar sikit baru pergi dekat scene yang next scene tu. Besar sikit maksudnya animation tunggu dia besar based on tunggu size dia sama and then masuk ke next scene. Bila Oh, user tu okay. tap button tu. Yang tu kena ada coding lah. Kalau macam tu. Okay. Tu kena ada coding tapi boleh. Alright. Based on the size, and then size sudah besar sikit, nanti kita tekan, kau boleh tekan, so dia akan next masuk ke scene seterusnya. Boleh. Tapi kena ada coding lah. Melibatkan something yang pakai time apa semua memang melibatkan coding lah. Kita ada juga boleh letak macam kita tekan start kan. Okey, contoh tekan start, okey dalam beberapa minit, contoh dalam beberapa minit, saya tak ni transfer dia, okey tak apa. Kita tekan kan, dalam contoh kita boleh set, okey dalam masa 3 saat baru dia ke next scene. Contoh kita dah tekan start, dalam 3 saat kita boleh juga buat timer lah. Ataupun sendiri macam kita nak buat introduction punya apps kan, selalu macam apps kan ada macam Facebook, dia akan tulis logo dulu. Macam ni kita nak buat, dia buka scene tu, scene logo tu and then dalam 3 saat dia akan ke next scene. Macam ni kita nak buat. So, tu boleh tak? Apa tu nanti akan diajar lepas ni, jangan risau. Okay, ada soalan lain? Okay, so rasanya tak ada. Soalan? Tak ada Ya, saya buka balik scene. Alright. So, okay, untuk assignment ini just nanti macam mana nak hantar. Sekejap saya bagi saya punya email lah. Hantar video je lah. Hantar video korang punya share screen tu. Saya nak tengok. Sekejap ni. Saya dah jawab kan ni? Siapa je sangkut atau ada. Tu dia. Super bukan. Salah. Okay. Assignment ni senang je. Okay, saya bagi satu hint lah. Okay, sekarang ni kita bagai walk dengan run kan. Okay, ada satu lagi function. Okay, dekat belah back ni kan. Dekat belah button ni, kita boleh add component. Add component. Nama dia event system. Apa nama dia? Event trigger system. Okay, dekat event trigger system ni, dia boleh buat, okay, kalau kita tengok sini, kita ada pointer enter. Pointer enter maksudnya bila kita bawa mouse kita ni, bawa ke atas button, dia akan terus trigger action. Pointer exit bila kita keluarkan mouse kita. Kita tak payah tekan. Apa nama dia? Hover. Nama dia kalau dalam bahasa Inggeris dia hover lah. So masuk, kita just letak je mouse kita, dia akan trigger. Dia exit, dia akan keluar. Okay, macam lagi satu, pointer down. Pointer down bila kita tekan dan kita hold. Okay, contoh kita tekan. Contoh macam ni. Pointer down. Okay, pointer down bila kita tekan, lama-lama dia akan hold and then pointer up maksudnya bila kita release. So faham yang tu? Tu kat sini banyak lah. Okay, so assignment dia saya nak buat satu animation di mana contoh macam walk tadi. Kita tekan lama-lama, dia akan walk and then bila kita lepas dia akan idle balik. So faham So saya nak macam mana korang nak buat tu. And then saya nak buat bukan dengan 3D yang sama, bukan 3D budak kecil ni. Saya nak 3D yang lain. Tak kisahlah dia punya animation ada pun walk ke ataupun action ke ataupun ada attack ke defend ke macam tembak ke. Tak kisahlah animation apa tapi carilah dekat internet yang free ataupun dekat asset store. Okay, terima kasih cikgu. Okay, so faham So saya nak bukan 3D. Okay, first bukan 3D yang sama. 3D yang lain. Bukan budak kecil. Okay. Tak kisah apa-apa. Kereta ke ataupun orang tengah memasak ke, orang tengah
Macam kan ada game-game selalu kan 3D game kan. Orang tengah attack atau defend ke, tengah melompat ke. Okay, tak kisah. Asalkan bukan budak ni. Budak Kian ni. Bukan budak ni. Okay. Yang ni. And then saya nak macam tadi kita tekan walk ni. Kita tekan sekali dia akan terus walk kan. And then dia akan tak berhenti kan. So saya nak bila tekan walk kita hold dia akan walk. Kita lepas dia akan idle. Kita run dia akan run. Kita lepas dia akan idle. So macam mana nak buat? Okay, so itulah saya ada faham Okay, ada apa-apa soalan before kita end our class? Boleh Prof Sampai kelas? Kalau student okey, saya okey. Okay semua? Sebab tu je lah kot. So tadi tu tips dia macam mana nak buat. Yang kita lepas tu dekat event trigger. Kena ingat add component event trigger. Okay, ada soalan? 1 minit. 10.3, 10.4. Kalau tak ada saya ni lah habiskan. Sufi, jangan. Adakah bagi masa macam tu? Tanya pelan-pelan. Ada soalan apa-apa ke? Saya tanya sebab nanti tak berjawab nanti. Ada soalan. Okay. Bila last nak hantar? Bila last sebelum lab depan lah. Sebelum hari Rabu. Okay. Okay Thank you. Saya bagi masa supaya laju sikit dapat soalan. Tidak. Okay, ada lagi? Okay, alamak dapat. Tak ada. Okay. Jangan lupa ambil gambar. Okay. Prof ingatkan. Okay. Okay, ada lagi soalan? So just hantar share screen tu je saya perlukan. Hantar share screen. Dan you good to go lah. But next week kemungkinan akan ke Genting Prof Ya, insyaAllah. Okay. Ada yang nak kirim apa-apa nanti bagi tahu Prof lah. Prof akan belikan. Cewa. Mana sempat. Okay. Okay, ada soalan lain. Saya bagi masa 10 minit. Kitchen. Yang sebenarnya tak ada lah Okay, good luck on your assignment. Gambar Sufi. Ya. Nak tak gambar ni Prof. Okay, ada tu. Kitchen Prof. Tu, minta kitchen. Alright, so okay. Hopefully kita akan sebab next week insyaAllah akan video. Kita punya lab session akan dalam bentuk video. So just follow. And then send video juga. Kalau dah siap. Okay. So hopefully sangat kita dapat jumpa dalam masa terdekat ni. Okay. Okay, so open up the video gang. You kena share dulu. Oh shit. Alright, buka video. Okay, semua dah ada. Alif. Sufi nak ambil gambar ke? Okay lah, saya ambil. Alif ada Alif. Ya. Alright. 10. Okay. Cukup. Alright. 1, 2, 3. Muka separuh-separuh tu. Okay, sekejap. Atas sikit. Nur Haizat. Mata je tu. Okay lah. Alright. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay, Prof. Settle. Alright, thank you. Alright, thank you. Jumpa lagi next week dalam bentuk video lah. So jangan lupa siapkan assignment.
Assalamualaikum. Thank you, bro. Thank you, Thank you, Prof. bro. Thank you, Bro Sfi. Thank you. Alright.